أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصعبنا ha? 50 tengah ha? Dan tu maka hasil masalah ini 5 surah. Wajib dimulai Jumaat keduanya pada 2 surah, dan wajib zuhur 2 pada 2 surah, dan sah Jumaat yang dahulu dan tidak sah yang kemudiannya pada 1 surah, yakni surah yang jatuh dahulu 1 dan kemudian 1 dengan tentunya dan tiada lupanya tu. Ini tuan-tuan kena balik tengok balik yang sebelum ni lah. Jadi ada 5 keadaan. Surah tu keadaan lah. Orang kata 5 keadaan wajib dimulai Jumaat keduanya pada 2 surah. Maknanya ada ketika kita bincang ni berkenaan dengan satu tempat, ada 2 tempat ataupun lebih daripada kadar harjat untuk diri Jumaat, kan? Bukan ni, kita bincang berkenaan dengan beberapa bilangan atau beberapa tempat yang melebihi kadar hajat. Jaga. Contohnya kita sekarang ni betul-betul lah kita duk cerita ni betul-betul macam ni PKP ni, kan? PKP dulu kalau kita tengok masjid je buat Jumaat. Sekarang ni ada surau, Sungai Relung ada buat, Desa Jana ada buat, Desa Jaya ada buat. Dulu Bukit Jana ada buat. Dulu tertumpu pada masjid. Sekarang ni bila berlaku sesuatu maka dibuatlah beberapa Jumaat. Okey. Beberapa Jumaat tu kita tengok, kan? Kalau sekiranya memerlukan kepada lebih daripada 1 tempat, contohnya memerlukan kepada 2 tempat, tiba-tiba kita buat 3 tempat contohnya, ataupun tempat itu hanya perlu kepada 1 tempat saja tapi dibuat 2 tempat atau 3 tempat, dia perlu 1 saja dibuat lebihnya. Yang sini kena tengok, kan, bahawasanya adakah yang dalam satu qaryah itu yang perlu buat itu 1 tempat je. Umpama masjid ni dia boleh muatkan kapasitinya macam dulu kita katakan, tiba-tiba ada satu puak pergi buat 1 tempat Jumaat dalam qaryah yang sama. Di sini kita akan tengok maknanya yang mana dahulu dirikan sembahyang Jumaat, makna yang mana dulu imam Allahu Akbar, yang tu sah Jumaat, yang kemudian Allahu Akbar itu wajib digantikan dengan sembahyang zuhur. Yang mudah cerita macam tu, kan? Contohnya kamu pasir ni perlu 1 masjid saja, tiba-tiba dibuat pula 1 tempat, katakanlah di surau Batu Empat tu buat Jumaat. Padahal perlu 1 saja, situ buat 1 Jumaat contohnya. Jadi hukum dia, siapa dulu imam yang Allahu Akbar, takbir ihram, sini ke situ ke, yang mana dulu, yang tu yang sah Jumaat dengan syarat-syaratnya, yang kemudian itu tidak sah Jumaat, mereka wajib sembahyang zuhur. Itu cerita dia. Yang ni ada cerita pula bahawasanya kedua-dua itu tak tahu yang mana dulu. Di sini ke, di sana ke dulu. Yang tak tahu mana dulu. Maka ketika itu wajib dua-dua tempat itu
cantumkan buat satu tempat, dua-dua tu wajib diri Jumaat balik. Dua-dua wajib dirikan Jumaat balik. Ini tuan-tuan nak kena tengok yang ni, kena tengok di atas balik tu, kan? Hasil masalah ini, makna masalah di atas tu ada 5 keadaan. Wajib dimulai Jumaat keduanya pada 2 surah, dan wajib zuhur juga pada 2 surah, dua keadaan, dan sah Jumaat yang dahulu dan tidak sah yang kemudiannya pada 1 surah pada keadaan, yakni surah yang jatuh yang berlaku dahulu 1 dan kemudian 1 tu dengan tentunya. Yang kumpulan A ni dulu takbir, yang kemudian B kemudian sikit takbir umpamanya. Yang kumpulan A 1.30 petang, kumpulan B 1.32 petang. Maka A tu sah Jumaat, B tak sah Jumaat. Itu satu qaryah. B tu wajib semayang zuhur balik. Dan tiada dilupanya tu pun, tiada dilupanya masa takbiratul ihram tu. Itu ditakdirkan. Mana kita pernah tengok time tu imam takbir, kan? Tu imam takbir Allahu Akbar, kita tengok jam tak? Allahu Akbar. 1.36. Pernah tak main? Saya tak pernah. Banyak pernah. Tak pernah pun, kan? Kita ikut je lah, kan? Tapi ini kita masalah. Baik. Kalau macam tu, sini tak tahu, tak ingat kami berapa. Di satu tempat, di surau tu tahu tak? Kami pun tak tahu. Kalau tak tahu, maka wajib dua-dua tu dirikan Jumaat balik. Gitu maksudlah, kan? Tapi kalau tahu, sini kata 1.30, sana 1.32. Sini sah Jumaat, sana tak sah Jumaat. Atau sana 1.30, sini 1.32. Sana sah Jumaat, sini tak sah Jumaat. Maka di sini diwajibkan sembahyang zuhur sebab Jumaat dah didirikan. Gitu maksudnya. Tapi kalau hajat, tak apa. Macam kita sekarang ni hajat, beberapa tempat untuk mengelakkan kesesakan, tak apa. Itu yang saya kata tu mudah kita hari ni. Kita ada Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam yang memantau, yang memberi fatwa, kan, yang memberi kebenaran. Yang tu kita tak fikir banyak lah. Senangnya ikut sajalah. Baik. Syahadan. Hukum sembahyang zuhur kemudian daripada Jumaat itu 3 hukum. Tengok. Hukum sembahyang zuhur kemudian daripada Jumaat itu 3 hukum. Pertamanya haram. Ada ketikanya kita dah sembahyang Jumaat, tiba-tiba kita nak iring pula dengan zuhur. Aku nak sembahyang zuhur balik . Ada ketikanya haram sembahyang zuhur tu. Sembahyang jadi haram. Nak buat baik ni haram, kan? Batu agama kita tak boleh ikut suka kita. Baca Quran baik tak? Baik. Tapi baca dalam Quran dalam tandas tak baik, kan? Tengok. Dan keduanya keadaan itu hukumnya ada ketikanya keduanya tu wajib. Yang pertama haram, yang keduanya ada ketikanya wajib. Dan ketiganya ada ketikanya sunat. Kan? Pasal sunat? Kerana ditelik pada tempat yang didirikan Jumaat itu tiada sunyi daripada 3 kelakuan. Kan? Kerana apa? Kerana apa haram? Kerana apa wajib? Kerana apa sunat? Kerana ditelik pada tempat yang didirikan Jumaat itu, tempat yang diri Jumaat itu, umpamanya masjid ni didirikan Jumaat, kan? Ada ketikanya dia kata tiada sunyi. Tiada sunyi tu makna tak dapat tidak daripada 3 kelakuan ini. Tak dapat tidak ada 3, salah satu 3 kelakuan ni. Ada kalanya tiada berbilang sekali-kali Jumaat pada tempat itu. Contohnya kita kata dululah, masa dulu sebelum PKP ni, masjid ni saja diri Jumaat. Dalam qaryah ni, masjid ni saja diri Jumaat, bukan berbilang-bilang, kan? Maka disembahyangkanlah Jumaat dengan diperolehi segala syaratnya. Jadi kita pun sembahyang Jumaat dengan syaratnya. Ada 40 orang, ada khutbahnya, kan? Didahulu khutbahnya, syarat dalam waktunya sembahyang, kan? Itu semua cukup syarat. Maka selepas daripada sembahyang Jumaat kita tu, pada ketika itu haram diulangi dengan zuhur. Berhenti dekat tu dulu. Mudahnya, kan? Mudahnya kita ni. Contohnya katalah, bukan kata dulu lah pun macam tu lah, kan? Contohlah. Kita ambil contoh dulu sebelum kita PKP, kan?
Bila belum PKP ni, masjid ni lah yang didirikan Jumaat di dalam qaryah. Dalam qaryah tu masjid ni lah Jumaat. Maka kita pun berduyun-duyun lah pergi ke masjid ni, dirikan Jumaat. Semua syarat cukup. Syarat-syarat nak dirikan Jumaat cukup. Ada 40 orang yang bermaustatin contohnya. Kan? Semayang Jumaat, khutbah Jumaat didahulukan sebelum semayang Jumaat. Khutbah Jumaat dibaca dalam waktu zuhur. Semayang Jumaat begitu juga sahnya. Semua dah sah dah, komplit sah dah. Kan? Betul dah, sah semua dah. Baik. Kita kata, selepas ni aku nak semayang zuhur lah. Kan? Nak semayang zuhur. Semayang zuhur untuk hari tu ni, kalau kita buat selepas semayang Jumaat, hukum dia haram. Sebab Jumaat itu telah jadi. Jumaat itu telah sah. Dan semayang Jumaat itu adalah ganti daripada zuhur. Kamu dah semayang Jumaat, tak perlu lagi nak semayang zuhur. Hukumnya haram. Tapi kalau dia nak semayang zuhur kerana nak qada yang semalam, semayang zuhur kerana nak qada hak bulan lepas, semayang zuhur yang masa mula-mula balik itu tak apa lah semayang zuhur tu. Ni semayang zuhur untuk hari tu. Dia lepas semayang Jumaat dan semayang zuhur. Sedangkan Jumaat itu clear dah, sah dah. Tak ada dipertikai oleh mana-mana ulama dah, sah dah. Maka haram ketika itu diri Jumaat. Kan? Baik. Itu satu. Dan lagi tiada sah zuhur itu, lagi berdosa. Bukan setakat haram saja, lagi tidak sah dah berdosa pula. Tak sah berdosa. Pi buat ibadat jadi tak sah, pi buat ibadat jadi berdosa, siapa pergi suruh buat? Kan? Jadi kita nak kena tengok betul lah. Kalau sah dah sudah lah. Tak payah. Sebab Jumaat itu ganti daripada zuhur. Okey. Dan jika ada di sana itu, di sana tu apa maksud di sana? Di sana itu maknanya di sesuatu tempat lah. Di sana tu satu tempat. Di sana satu tempat. Dan jika ada di sana itu, di sesuatu tempat, tak kira lah Batu Empat ke, Masjid Kemuntin ke, Masjid Maimun ke, Masjid Al-Qurawi ke, masjid mana tak ke. Jika ada di sana itu satu tempat, makna dia qaryah itu ada berbilang-bilang Jumaatnya di dalam satu mukim itu. Katalah dalam satu mukim, satu qaryah itu ada berbilang-bilang Jumaat. Macam sekarang ni. Kan, Masjid Batu Empat ni ada dah didirikan Jumaat di Sungai Redung. Kan contohnya. Kan. Surau tu diri Jumaat tak? Buat tak? Buat kan? Buat surau pun diri Jumaat. Kan? Ada dua tempat kot. Qaryah kan dua tempat. Jadi makna ada ketikanya di qaryah itu ada berbilang-bilang Jumaat. Ada kalanya berbilang-bilang itu kerana hajat. Dan ada ketikanya bukan kerana hajat. Ada kalanya kerana hajat atau tiada kerana hajat. Baik. Kerana hajat macam sekarang ni lah. Macam ni sekarang nak hajat kan. Hajat kita nak buat dua tempat. Yang dibenarkan oleh Jabatan Agama Islam. Ni hajat lah mana. Yang tak hajat tu kalau tidak dibenarkan oleh Jabatan Agama Islam. Yang ni sekarang kena hajat. Baik. Maka jika berbilang-bilang itu kerana hajat. Macam sekarang ni. Padahal tiada lebih daripada kadar hajatnya. Tak lebih. Memang dibenar apa? Bila dibenar tu mana hajat lah. Masjid Batu Empat dirikan Jumaat. Surau Rumah Awam dirikan Jumaat. Surau Singalong dirikan Jumaat. Itu dua-dua tempat itu dirikan Jumaat. Dalam qaryah Masjid Batu Empat itu kerana hajat. Macam mana kita tahu kerana hajat? Kerana Jabatan Agama Islam telah membenarkan. Itu nama kerana hajat. Maka sah sekaliannya pada qaul yang muktamad. Pada qaul yang muktamad itu sah. Sah didirikan Jumaat. Semua sah laka.
Maknanya di masjid ni pun sah diri jemaat, di surau rumah awam pun sah diri jemaat, di surau Indul sah diri jemaat. Tapi kena ikut syarat dah juga kan. Bukan setakat nak diri jemaat je. Yang kita bimbang ni ghairah nak diri jemaat, tiba-tiba tak mencukupi syarat. Syarat-syarat tak cukup umpamanya kan. Sebab tu kalau kita nak diri jemaat, ghairah nak diri jemaat, kena belajar betul-betul. Kan, belajar betul-betul. Takut sat lagi mungkin khutbah kita tak sah, kan? Mungkin sat lagi semayang kita jadi tak sah. Dia ada perkara-perkara yang menyebabkan tak sah khutbah tu. Kan, ada sebab-sebab yang mungkin semayang kita tidak sah umpamanya. Contohnya kita baca khutbah sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur kita baca khutbah dah. Katalah jam ni macam mana tak tahu, duk rasa jam ni betul. Kan. Baca-baca khutbah, rukun tu, sebahagian daripada rukun tu sebelum masuk zuhur. Dia tak cukup rukun. Dia tak sah lah Jumaat tu. Baik. Jadi maknanya kalau kerana hajat macam sekarang ni tak ada masalah. Surau pun sah, masjid pun sah. Tapi cukup syarat. Baik. Maka pada surah itu jika jatuh dahulu dan kemudian pada masalah ada 3 tempat ni, masjid ada, rumah awam ada, sungai relung ada. Pada masalah ini dia tak kira. Jika berlakunya dahulu dan kemudiannya dengan yakin, kan, jika jatuh dahulu dan kemudian dengan yakinnya tu betul, yang dulu yang ni kemudian, kira hukum semua sah lah, sah dah. Tapi maka yang jatuh kemudian itu sunat diiringi dengan zuhur. Sunat diiringi dengan zuhur. Contohnya kita katakanlah ada 3 tempat. Siapa yang mula takbir dulu? Kan? Masjid takbir dulu 1:40. Surau 1:42. Surau sana 1:45 contohnya. Maka yang dulu ni sah di Jumaat, tak wajib dah lagi iring zuhur. Maka yang 2 tadi, yang kemudian tadi tu sunat iringkan dengan sembahyang zuhur. Walaupun sah dah, sunat je. Kalau tak buat pun tak apa. Kan, kalau tak buat zuhur pun boleh, sebab nama dia pun sunat, kan. Tak apa. Jadi kalau nak buat zuhur tu buat sendiri-sendirilah, kan. Tak payahlah kita nak panggil orang pula tu, buat sendiri je. Pasal ada orang tak mau, kan. Nak buat sendiri. Sebab berbilang-bilang Jumaat dan hajat, kemudian ada yang dulu, ada yang kemudian. Gitu contohnya. Saya buat contoh di sini lah, senang cerita kan. Senang cerita sini kata ni. Jadi yang mana dulu tak wajib, tak sunat, tak wajib pun. Malahan tak sunat pun iring dengan zuhur. Yang kemudian itu wajib. Jadi macam mana nak buat ni? Kalau ni kita dah tahu macam ni, contohlah kita katakan. Jadi satu orang kena untuk imam takbir Allahu Akbar. Dia ambil masa 1:45. Puasa nak berapa? Kan? Pakai telefon. Tadi takbir apa, untuk imam takbir berapa? Sekian. Itu kan? Kira hampa dulu pula kami lah. Kan dia kena sunat lah. Gitulah. Lalu teknologi dah sekarang. Malas nak buat kan? Malas tak apa. Sah dah Jumaat tu. Tak ada masalah dah. Cuma sunat. Sebab sunat-sunat ni gini berlakunya. Kerana sunat-sunat ni dia keluar daripada khilaf. Ada ulama mengatakan wajib dirikan satu Jumaat saja walau bagaimanapun. Kan? Itu je. Tapi kita mengikut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni maknanya harus berbilang-bilang Jumaat diadakan dalam satu mukim qaryah dengan sekira-kira kadar hajat dan saja. Hajat je. Sekarang ni macam kita tengok hari ni kan, dapatlah kita pengalaman hajat dia. Dulu kita cerita kalau komuniti ni, masjid komuniti dulu pun, lepas tu dipecahkan.
jadi Masjid Expo, jadi Masjid Maimun, jadi Masjid Bukit Jana. Dah pecah dah. Hari ni pecah lagi. Kan? Keperluan. Baik, tengok balik, ulang balik. Maka pada surah itu, jika jatuh dahulu dan kemudiannya dengan yakin. Kan? Memang, tahu dah, orang ni dulu, orang ni kemudian, maka jatuh yang kemudian itu sunat diiringi dengan zuhur. Maka yang jatuh dahulu itu, yang dalam 3 tempat itu, masjid ni katakanlah dia semayang awal. Dia semayang yang awal daripada 2 tadi ni. Maka haram diiringi dengan zuhur. Haram diiringi dengan zuhur. Kalau kata masjid ni 1.40, surau sana 1.42, surau sana 1.45, maka 1.40 ini sah Jumaat dan haram pun iring dengan zuhur. Tak payah. Kan? Pasal dah confirm sah lah. Baik. Habis dekat tu. Dan jika jatuh keduanya tu, dan jika berlaku kedua itu bersamaan. Berlaku bersamaan, makna dua-dua tu angkat takbir 1.42. Ataupun 3 tempat tu 1.42. Allahu Akbar 1.42. Kan? Masjid 1.42, rumah awam 1.42, Sungai Alus 1.42. Semua 1.42 belakang. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Benda tu bukan mustahil. Sama waktu dia untuk imam angkat takbir tadi ni 1.42. Ataupun syak bersamaan. Kan syak bersamaan. Dan iaitu pada dahulu dan kemudiannya. Mana dulu mana kemudian tak tahu. Macam kita hari ni lah. Siapa dulu, siapa kemudian, mana kita tahu. Siapa pernah catat time untuk imam takbir? Tak ada kan? Tak ada. Maka ketika itu sunat diiringi zuhur keduanya tu. Kedua-dua tu. Maknanya kita tak tahu mana dulu. Orang tanya kita, aku tak tahu pukul berapa tu imam angkat takbir, tak tahu. Tanya mereka tu, aku pun tak tahu juga. Dan mereka aku pun tak tahu juga. Jadi bersamaan cok. Tak tahu yang mana dulu kemudian. Jadi semua disunatkan. Kalau 2 tempat, kedua-dua lah. Kan? Masuk kedua-dua tu, kalau 2 tempat, kedua-dua. Kalau 3, 3 lah. Sunat iringkan zuhur pula tu. Sunat sejak iringkan zuhur. Kita duk cerita. Kan? Duk cerita. Dulu, kemudian, sunat, wajib, haram semua ni. Hak kita, hak semayang ni, hak tak semayang tu, dia tak ada kira apa. Wajib ke, sunat ke, aku tak semayang pun. Pasal apa hari ni, duk dengar-dengar orang duk cerita sejak ni, Jumaat ni dah dilonggar-longgar. Yang boleh mari, tak boleh mari. Dia ambil kesempatan lah. Kan? Masa dulu, masa tak longgar ni pun, mereka tak main. Tambah pula longgar-longgar lah, lagi tak main. Jadi orang kata ambil kesempatan daripada dilonggarkan. Maksudnya dilonggar tu maknanya orang nak pergi masjid kena ada 2 dos kan. Lepas tu pula Jumaat pula masa dulu hak 40 orang, hak 23 orang, hak 12 orang apa semua kan. Dia ambil kesempatan lah orang kata kan. Jadi kita nak kena, kita ni tak boleh macam tu. Berdosa kan. Kalau kita boleh pi tu berdosa, kita tak pi. Melainkan kalau kita tak boleh pi, dihalang kerana ada sesuatu sebab kan, dihalang, jadi tak berdosa lah. Itu terbit isu dulu kan. Jadi dia kata apa, kena qada, kena taubat lah apa semua kan. Yang tu taubat tu bagi saya lah, taubat tu bagi orang yang boleh pi Jumaat tapi tak mau pi, dia berdosa lah. Tapi bila tak boleh pi, dihalang oleh sesuatu, dia tak berdosa. Macam orang perempuan tak main sembahyang Jumaat, bukan kata 3 kali, 30 tahun dah tak pernah sembahyang Jumaat, nak berdosa tak mana? Pasal mereka bukan wajib Jumaat. Kanak-kanak mereka tak main Jumaat, tak berdosa. Kan. Jadi
bila kita dihalang macam tu tak ada. Kita tak usah dok fikir sangat, tak lagi berdosa, pejabat agama tanggung dosa, tak payah kan. Bila kita belajar, kita tahu di mana kedudukan. Kan? Di mana kedudukan kita ni. Adakah kita ni dibenarkan atau tidak. Kan? Cakap-cakap orang itu tak maulah kan. Kita apa pun kena berpandu kepada pejabat agama. Yang kedua tu. Kan? Pejabat agama tu depa dah bersidang apa semua ni. Itu orang panggil apa? Sudah ada keputusan ulil amri. Kan? Ya saya. Kita yang diuzurkan tu boleh sembahyang Jumaat dah. Dah boleh dah sembahyang Jumaat dah. Tapi sunat dah. Ataupun eloklah kita tunggu habis. Tapi tunggu pun tak ada makna dah. Macam orang perempuan lah. Orang perempuan masuk saja zuhur. Tak payah tunggu dah. Suami nak balik rumah ke apa semua tak payah. Kan? Pasal mereka pun suami balik tak balik pun mereka bukan wajib Jumaat. Kita masuk dalam bab tu lah. Sebab dikatakan kita dah tak dapat nak dirikan Jumaat. Yang kata kita wajib kan, yang kita wajib sembahyang zuhur tu sehingga kan kita dah tak dapat tu, orang tu orang yang wajib dapat Jumaat, orang yang wajib Jumaat. Orang tu wajib Jumaat, tiba-tiba dia tak mau pergi. Yang tu dia kena tunggulah. Tunggu sehingga putus asa daripada dapat Jumaat itu. Kan? Betul. Jadi kalau macam cikgu tanya tadi tu, kita nak sembahyang balik dah sampai-sampai dia kata penuh dah. Cukup dah orang apa. Kita boleh balik Balik sembahyang zuhur. Betul. Jadi dia kuasa masa tu teruk kena kuasa dan tuding jari. Tempat tanggung dosa kami. Allah Akbar. Susah lah macam tu kan. Kita puasa pun Allah duk abang kat kita tak apa, kata buat macam mana kata. Tu yang boh rela tu. Depa tak mau berdepan dengan masyarakat, boh rela. Biar rela bertengkak ni. Saya pun pernah jaga sekali di masjid saya tu. Saya kata tak apa, saya turun. Pasal apa? Masa tu kita betul lah kapasiti. Tapi mereka duk mari juga main sembahyang masjid. Kita tanyalah, ni qaryah mana? Saya qaryah sekian. Balik sana sembahyang. Nak main zikrah ni buat apa? Kami pun ada. Kami pun kalau ikut kapasiti masjid, kemudian di jarak-jarak ni, kalau ikutnya, memang ada orang tak boleh sembahyang juga. Memang ada orang tak boleh sembahyang. Jadi mana kalau hampa mari ke masjid ni, nak memenuhi, lagi macam mana pula orang qaryah ni nak sembahyang? Dah cukup dah. Saya turun Cikgu Mat. Cikgu Mat. Jenuhlah kita di tebai-tebai muka. Yang syok tu daripada Kampung Jambu pun dah mari sembahyang. Dia kata Tuan Haji main daripada mana? Kampung Jambu. Dia kata Kampung Jambu tu ada masjid. Ni masjid kami ni kata pun tak cukup kata kan. Kata. Baik. Dan jika berbilang itu tiada kerana hajat. Bukan kerana hajat. Tak tahulah pasal apa ni. Ada kalanya jatuh bersama-sama keduanya. Ada ketikanya mungkin berlaku takbir itu bersamaan. Imam tu sama-sama 1/2 contohnya. Ataupun syak ia pada dahulu bersamaan. Siapa dia ni? Dahulu kemudian ke atau bersamaan ke? Tak tahu. Maka tiada sah kedua-duanya tu. Dua-dua tu tak sah. Dua-dua tu tak sah, kena buat lain. Himpun lain, buat lain Jumaat. Dan jika berbilang itu wajib atas mereka itu berhimpun. Dan jika berbilang itu wajib atas mereka itu berhimpun pada tempat dan mengulangi mereka ke Jumaat. Pada dua surah ini. Dan wajib atas mereka itu berhimpun pada satu tempat dan mengulangi mereka itu akan Jumaat pada dua surah ini. Itu saya rasa itu kot. Dan jika berbilang tu tak ada kot saya rasa.
Dan wajib atas mereka itu berhimpun pada satu tempat dan mengulangi mereka itu akad Jumaat pada dua surah ini. Dua surah dalam keadaan dua keadaan tadi ni. Dan sunat pada surah Syak itu, ia sembahyang zuhur. Kemudian daripada mendirikan Jumaat itu, kerana ihtimal ditanggung bahawa ada salah satu sudah terdahulu Jumaat yang sahnya daripada yang satu lagi itu, maka tiada jadi Jumaat yang kedua itu. Maka tiada jadi Jumaat yang kedua. Kalau sah dah yang satu tu, yang kedua tak jadi Jumaat. Kalau berbilang itu bukan kerana hajat. Contohnya ada kumpulan A, ada kumpulan B dan sekurang itu. Macam kita cerita tu kan. Bila salah satunya sah, salah satu tu tentu tak sah. Maka yang tak sah itu wajib sembahyang zuhur. Kan? Yang sah itu tak wajib dah sembahyang zuhur. Maka tiada jadi Jumaat yang kedua itu, dan ada kalanya diketahui akan Jumaat yang dahulunya dan tiada lupa ia. Dan tiada lupa ia, dan tiada lupa ia. Maka yang sahihah, kan, dan yang kemudian itu batal. Maka itu tatkala ketahui ia pergi ihram di belakang Jumaat itu, jika sempat, jangan bukan itu. Dan jika tidak dapat atau diketahui kemudian daripada salamnya, maka wajiblah orang yang jatuh kemudian itu ulangi sembahyang zuhur juga tu. Kalau katalah berdekatan, contohlah kan, katalah dia nak satu tempat je, tiba-tiba pergi buat dua tempat. Bila buat dua tempat, maknanya yang pertama ni dengarlah, kawan ni dengar Allahu Akbar, padahal dia tempat dia tak sembahyang lagi. Dia wajib tu pergi tempat tu. Contoh senang cerita dah, surau Rumah Awam dengan sini, kan? Buat, padahal yang wajib tu satu tempat je, yang dikendaki satu tempat, bukan dua tempat, bukan kerana hajat. Hajat satu tempat je. Tiba-tiba sini dah Allahu Akbar, takbir dah. Sana tak boleh, tak sah. Maka orang sana yang dengar tu wajib lari main sini sembahyang. Maknanya main sini sembahyang. Dia tak boleh sembahyang sana. Kalau dia sembahyang juga, hukum dia haram sembahyang sana. Sebab apa? Jumaat tak boleh didiri dah. Kalau dia sempat mari sini untuk dapatkan Jumaat, setidak-tidaknya dia dapat dah rokok rakaat yang kedua bersama imam. Rokok rakaat kedua bersama imam, pada rakaat yang kedua tu dia dapat rokok bersama imam, kira dia dapatlah Jumaat dan dia tambah satu rakaat lagi. Tapi kalau dia nak mari tak dapat, contohnya dia main-main tengok untuk imam duduk tahiyat dah. Kan? Maka ketika itu dia masuk juga dengan tok imam, sembahyang juga, niat juga Jumaat, tapi dia tamamkan dengan sembahyang zuhur. Tamam dengan sembahyang zuhur. Makna walaupun niat Jumaat, tapi dia sempurnakan dengan sembahyang zuhur. Dia tak dapat Jumaat dah. Buat 4 rakaat. Semalam duk sembang dengan kawan-kawan lah, masa nak pergi ceramah di Ala Ponsu semalam tu, duk sembang dengan kawan-kawan lah kita. Kita ni belajar dalam masalah bab macam ni lah, contoh kan macam ni kan. Kadang-kadang belajar bab tayamum, contoh belajar dah. Tapi benda tu tak praktik. Kan? Belajar dah bab sujud sahwi. Belajar dah bab hukum imam kalau tinggal tahiyat awal apa nak buat. Belajar dah. Belajar dah bab hukum kalau makmum imam tinggal kunut apa nak buatnya, begitu begininya kan, semua dah belajar dah bab sahwi. Tapi benda tu dalam masa kita belajar 10 tahun tak pernah berlaku tok imam tinggal tahiyat awal. Kan? Tak pernah berlaku. 10 tahun kita sembahyang subuh di belakang tok imam, tak pernah tok imam tinggal tak kunut pun. Tapi dah ada dah belajar dalam masalah tu, kalau tok imam tinggal macam mana tahiyat awal, kalau kunut tok imam tinggal macam mana apa semua ni. Tapi benda tu tak pernah berlaku 10 tahun. Jadi tiba-tiba berlaku satu hari benda yang kita belajar 10 tahun tu. Jadi bila berlaku, kita pun blank, tumpui. Apa nak buat tau? Apa nak buat tau? Belajar lah. Lupa nama dia kan? Lupa tu. Jadi nak suruh tok imam minggu sekali tinggal tahiyat awal tak betul. Tok imam minggu ni tinggal tahiyat awal. Kan? Tok imam minggu ni tak sebab kunut tengok. Kan? Kat semua ni. Mana boleh macam tu kan? Tak boleh kan macam tu.
Jadi sebab itulah kita kena mengulang-ulangkan balik, ulang kaji balik kan, benda macam tu. Kita bagi ilmu tu baru balik kan. Dah belajar, dah ulang balik, belajar, ulang balik. Kadang-kadang kita belajar tu tak pernah tempuh sampai mati. Contoh bab tayamum kan, setengah orang belajar bab tayamum tapi dia semua hidup dia, daripada hidup sampai mati tak pernah pun pakai tayamum. Contohnya. Tak apa. Apalah. Okey. Tambihun. Murad terdahulu dan terkemudian yang kita duk bincang kan, semayang ni terdahulu, semayang yang ni terkemudian, kan, terdahulu terkemudian tu mana, di mana kita nak dapat yang kata dulu kemudian ni? Saya dah cerita dah pun. Terdahulu terkemudian itu pada segala itu, pada segala surah itu, di mana kita nak letakkan dia punya tempat ni dulu ke tempat ni kemudian ke, tempat ni dulu ke tempat ni kemudian ke, macam tu. Iaitu takbir dua imam itu. Takbir dua imam tu. Yang mana takbir dulu? Yang mana untuk imam takbir dulu? Allahu Akbar. Itu dikira dulu. Contohlah kita katakan masjid ni dengan surau rumah awam tu dah. Yang ndaknya satu tempat saja, bukan dua tempat. Dua yang buat dua tempat tu satu je sah, satu tak sah. Yang mana sahnya? Yang mana terdahulu. Yang terdahulu, yang mula-mula tu. Yang kita nak kira daripada mula-mula. Takbir imam tu. Contohnya imam ni takbir 1.30, Allahu Akbar, sana 1.32, mana sini dulu. Kalau sana 1.30, Allahu Akbar, sini 1.3, sana dulu. Mana sah sana? Sini tak sah. Tu kan. Tu kalau keadaan macam tu lah kan. Orang kata nak kira siapa dulu siapa kemudian ni, nak kira daripada mana? Kan? Ada kira takbir imam tu, Allahu Akbar imam tu. Tu dikira sah. Kan? Jadi maknanya kita buat rumusan balik sini ni, yang mudahnya kita cerita yang kita hari ni kalau adalah beberapa Jumaat kan, nak dirikan Jumaat tu mesti kita mendapat kelulusan daripada pejabat agama. Pejabat agama Islam meluluskan, kita buat. Tak lulus, susah buat. Kan. Kalau kata dua tempat lah kan, kalau satu-satu tempat tu tak ada masalah, tak timbul masalah kan. Yang keduanya tuan-tuan, kita nak buat Jumaat, kita buat tempat kita lah. Kita nak pergi lari tempat orang buat apa, melainkan hajat-hajatnya. Contoh kalau kita bekerja, duduk di Kemuntin, pergi kerja Kuala Kangsar, nak balik tu memang tak sempat. Tak apalah sana. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang boleh kita pergi semayang tempat lain tu, semayang tempat kita. Kalau tempat kita tu tak ada perkara bid'ah ke apa semua, semayang tempat kita. Tak ada masalah kan. Kalau pergi tempat lain, dibimbangi. Kalau tak cukup korum tempat kita umpamanya kan, dengan pakat-pakat pergi semayang tempat lain, tiba-tiba tempat kita tak cukup. Sedangkan kita tu orang situ, dia boleh jadi hukum haram, berdosa kan. Sebab tu kita nak musafir pun hari Jumaat keluar sebelum fajar. Sebelum fajar kita keluar. Sebelum subuh kita keluar. Kalau lepas pada subuh, kita kena cari tempat untuk dirikan sembahyang Jumaat. Kita pandailah cari. Kalau highway tu dah tempat Jumaat, kita keluar lah. Keluar ke Tapah ke mana ke, cari juga tempat-tempat untuk sembahyang Jumaat tu. Maknanya bukanlah semudah-mudah tu lah kita nak tinggal Jumaat tu kan. Nak tinggal sembahyang Jumaat tak apalah apa kita kata Tuhan bukan tak tahu. Kita buat alasan Tuhan tak tahu. Tuhan dia tahu semua kan. Tapi hukum tu tetap hukum lah kan. Tetap hukum. Yang keduanya, masalahnya kita kena jagalah Jumaat kita bagi sah. Terutama sekali syarat-syaratnya khutbah kan, khutbah. Ini berlakulah dalam keadaan
Kadang-kadang maklum sajalah khutbah. Kita kena dengar khutbah. Tok Imam baca khutbah tu kita kena dengar. Jangan duk hangguk je. Hangguk je tu. Hangguk lah. Tapi jaga rukun khutbah tu, Tok Imam baca tu bagi dengar betul-betul. Kan hari ni rukun khutbah ada tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3 semua kan. Tu kan. Betul-betul memahami sungguhlah kandungan isi tu. Itu Tok Imam baca khutbah. Kemungkinan tak Tok Imam tu terlangkau? Kemungkinan berlaku. Terlangkau. Kadang-kadang kita baca ni bila terlangkau. Ni baca pergi terlangkau. Orang bila itu je pergi langkau yang ketiga punya kan. Boleh jadi. Jadi imam-imam pula yang duduk bawah ni kena standby juga. Kalau imam tu terlangkau, subhanallah. Contohnya terlangkau selawat. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Gitu. Kita teguk ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tok imam yang baca khutbah tu bila dia dengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun tak usah fikir dah. Ulanglah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa, tak ada masalah. Kan? Jangan duk kata aku baca hang tak dengar kot. Tak. Ulang jelah. Tak ada masalah. 2 kali ulang pun tak ada masalah. Kan? Atau subhanallah ittaqullah. Ittaqullah. Boleh ke macam tu? Kita kena orang panggil discuss lah antara sama-sama imam ni. Sebab kalau rukun tak cukup ni menyebabkan khutbah tak sah, dan khutbah tak sah tu menyebabkan Jumaat pun tak sah. Sebab khutbah adalah syarat sah bagi dirikan sembahyang Jumaat. Kan Jumaat. Ada berlaku benda-benda macam ni kan. Tapi itulah tuan-tuan kita ni kadang-kadang orang kata kita ni tak ada title ustaz, nanti susah nak tegur kan. Jadi rakam. Saya kalau Masjid Maimun saya selalu rakam. Rakam. Ada ketika pernah mai satu orang ustaz tanya saya. Dia pun tak berani nak tegur lagi. Dia kata saya tak dengar selawat tadi. Tok Khatib tak baca selawat tadi ustaz. Dia tanya saya. Saya kata saya dengar ada. Kok betul dia ke? Kok betul saya kan? Jadi saya pasang ni. Jadi saya buka balik. Dia telefon lah. Dia telefon saya. Bukan dia jumpa dia. Dia telefon. Dia kata tak nak selawat tadi ni. Saya kata saya rasa ada. Tapi tak apa saya buka balik. Buka. Dia dengar. Ada. Jadi saya beritahu dia. Ada. Mungkin ketika tu saya terkelap. Maklum terkelap kan. Tengah selawat. Terkelap habis. Habis selawat. Selek balik. Dia rasa dia tak dengar. Gitu. Jadi benda ni jadi sebagai satu rujukan kita. Ni dia ni. Kalau hang tak selawat, ni dia tak. Saya selawat contohnya. Hang tak selawat kot, ni dah ni rakaman. Gitu. Sebab kita lah ni ada CCTV pun ada semua kan. Bukan kita nak bertengkar pun, kita nak cari kebenaran. Sebab manusia ni semua ada kesilapan kan. Kesilapan kita nak betul. Sebab kita nak sah Jumaat tu. Bila nak sah Jumaat tu, sahnya khutbah. Gitu sebenarnya kan. Gitu juga dalam al-halainu wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.